Bismillah, walhamdulillah, wassalamun ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menzalimi, menghancurkan umatnya selama mana ada kelompok yang sentiasa islah dalam kehidupan mereka, termasuk islah dalam pengurusan negeri dan negara. Kepada seluruh kepimpinan kerajaan perpaduan dan adik kakak yang hadir pada malam ini, dengan sebab kita raikan kehadiran Menteri Ekonomi kita, Saudara Rafizi Ramli. Jadi kerana penceramah ni terlalu ramai, masa pun tak lama, jadi saya mau fokus kepada poin-poin penting. Yang pentingnya, saya mau berdiri di sini bukan untuk mengkafirkan mana-mana pihak, bukan untuk memutuskan hubungan silaturahim hanya kerana berbeza di sudut pandangan politik. Tetapi Amos sendiri yakin almarhum Ayah Datuk Guru, selepas dia diberi amanah untuk pegang sebagai Pesuruhjaya selepas kekalahan Teruk PAS tahun 78, antara pendekatan dia bawa adalah menerang bukan menyerang. Amos faham erti menerang ni, kita lebih menjelaskan kepada rakyat dalam sistem demokrasi, pilihan raya berparlimen dan DUN ni, apa yang kita nak bawa. Dan kita tak perlu serah. Antara maksud serah adalah kita mengkafirkan sesama Islam. Dan tadi Amo mari lewat sikit sebab nama Pok Su ke apa daripada Pasir Tumbuh, dia cerita sejarah dia yang panjang dengan almarhum Ayah Datuk Guru. Dan dia sendiri cerita, tak betul kita ni duduk mengkafirkan sesama Islam. Maknanya menjelaskan lagi. Selama mana amba duduk dengan Tok Guru, ada masa-masa amba ada bincang juga dengan dia, adik-beradik yang lain pun ada bincang juga. Walaupun kita berbeza politik, amba bukan minat nak duduk Kuala Lumpur. Terpaksa sebenarnya. Hati amba lebih suka duduk kampung, jiwa amba suka duduk kampung. Lebih-lebih lagi apabila Tok Guru pada tahun 2008 dia beri kepada amba wasiat untuk urus sekolah Darul Anwar. Tapi tak apalah, apabila Tok Guru meninggal dunia, kalau bahasa kasar sikit, amba dihalau lah daripada sekolah, daripada masjid, tak dibenar. Tapi tak apa, sebab amba bukan niat untuk balah, walaupun ada pandangan bawa isu ke mahkamah, tapi amba tak minat yang tu. Amba hanya nak supaya rakyat Kelantan khususnya, supaya kita agak terbuka dalam cara kita berfikir. Isu kita nak urus negeri negara ni, dia tidak membabitkan isu akidah. Bukan kita nak pilih antara iman dengan kufur. Itu yang amba bawa semenjak daripada 2018 lagi. Dan amba ingat sini pernah pada 2018 dengan masa PH dululah. Tapi takdir Allah Ta'ala, sebelum orang di luar kerajaan yang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan, orang dalam kerajaan sendiri tidak amanah, tidak tepati janji, dan kadang-kadang atas dunia lagi dia menerima nasib kerana tidak menepati janji. Dan kita alhamdulillah, gabungan kerajaan perpaduan ni
Maknanya kita bersepakat akhirnya, walaupun kita berbeza di sudut pendekatan dan wadah, tapi kita bersepakat sekarang ni untuk kita urus sebuah negeri dan negara, dia perlu kepada asas yang kita panggil takwa. Dan ayat yang mau sebut semalam pun bersama menteri kita juga sebelum dia datang, kita ni Allah Ta'ala untuk hidup atas dunia dengan kepelbagaian bangsa, bahasa, budaya, warna kulit, hatta pegangan hidup masing-masing pun Allah Ta'ala guna satu kalimah yang cukup unik, iaitu lita'arafu. Kita beri contoh, hatta makhluk Allah SWT yang lain, hubungan antara padang pasir Sahara dengan hutan hujan Amazon yang jaraknya beribu kilometer, tetapi kajian baru dibuat nak menunjukkan walaupun dia berbeza, tapi dia ada hubungan lita'arafu sesama dia. Antaranya ialah setiap tahun puluhan ribu tan debu-debu yang diterbangkan angin daripada padang pasir Sahara ke hutan hujan Amazon. Sebab dalam debu-debu tu antaranya ada makanan untuk kehidupan di hutan hujan Amazon. Itu ta'aruf sesama makhluk Allah. Apatah lagi sesama kita manusia. Mestilah kita hidup dalam konsep lita'arafu. Ta'arafu ni kita beri makna berkenalan. Asasnya, antara makna asas berkenalan adalah kita menghormati, kita bekerjasama, kita bertolak ansur, kita bertoleransi. Dia dalam ta'aruf, dia ada unsur penerokaan. Kalau kita hidup dalam sebuah negara, contohnya isu-isu baru, sama ada isu lama ataupun isu baru, isu berkaitan dengan masyarakat majmuk, isu baru yang berkaitan macam mana nak urus sebuah negeri dan sebuah negara dalam keadaan yang lebih baik dan stabil, dia masuk dalam konsep lita'arafu. Cuma bagi kita orang Islam, Allah Ta'ala panjangkan lagi ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Asas takwa. Jadi takwa, kita nak laksana takwa dalam urusan sebuah negeri, sebuah negara, adalah kita mesti bersepakat. Orang yang terlibat dalam politik ni, dia kena tahu beza antara rasuah dengan sedekah. Boleh faham kata? Ini asas takwa dalam pengurusan sebuah negara. Jadi sekarang ni, kerajaan perpaduan sekarang ni dengan gabungan yang ada, kita memang bersepakat untuk memerangi risuah, untuk memerangi ketirisan. Kerana dua jenayah inilah yang menyebabkan kebanyakan rakyat Malaysia hidup keadaan merempak, miskin. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan sekali-kali kamu bersyirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana langsung tidak memberi manfaat kepada kita, dan syirik itu tak mampu menolak sebarang mudarat yang akan menimpa kita. Sebab apa Allah Ta'ala apabila dia cipta kita manusia dan kita mengaku kita hamba Allah SWT, kita beriman, yang sepatutnya apabila kita nak bermunajat, nak berdoa kepada Allah, kita tak perlu ingat kepada makhluk lain. Allah tidak berhajat kepada perantara. Semua kita, sama ada orang panggil dia Tok Alim ataupun Tok Kapung yang duduk kapung biasa, tak ada orang kenal, kalau dia sebut Ya Allah dengan segala permasalahan, Allah Ta'ala dengar direct. Jadi begitu juga kita dalam kehidupan berpolitik, urus sebuah negeri dan sebuah negara, kita kena yakin sepenuh kerajaan yang stabil, kerajaan yang berintegriti, segala aset negara akhirnya akan tumpah kepada rakyat. Tidak perlu melalui akaun mana-mana pemimpin. Kalau duit harta negara masuk dalam pemimpin, akaun pemimpin, melalui akaun pemimpin baru nak agih kepada rakyat, itu maknanya syirik. Itu maknanya perantara. Itu maknanya kita tidak yakin dengan kerajaan yang bersifat integriti. Maknanya takwa kita tidak kukuh di sudut pengurusan sesebuah negara. Sebab itulah adik kakak, kita sekarang ni kita kena bagi peluang kepada kerajaan perpaduan. Kita kena hormat. Masa dah habis. Kita kena hormat kepada mandat rakyat. Jadi mandat rakyat
takdir Allah Ta'ala. Sebab politik ni dia tidak terlibat dengan akidah, bukan benda asas dia, sebab dia bukan statik, dia dinamik, dia bergerak. 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, mana kita berasa UMNO ni akan jatuh, mau minta maaf lah, tapi sejarah berlaku, akhirnya jatuh juga. Sebab itu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemudian naik kerajaan PH, tapi takdir Allah Ta'ala dalam tempoh lebih kurang 22 bulan, kerana pengkhianatan daripada dalam asasnya menyebabkan jatuh. Mari pilihan raya hak terakhir, tak ada sebuah kerajaan, tak ada sebuah parti yang mampu tubuh kerajaan. Takdir Allah Ta'ala di situ kita nampak kelebihan institusi diraja, institusi istana. Dan kita sekarang ni yang berada dalam gabungan kerajaan perpaduan semua sekali, tak kira parti yang berasaskan Melayu ataupun bukan Melayu, semua kita hormat pada perlembagaan. Kita hormat Islam sebagai agama persekutuan. Kita hormat institusi istana. Semua kita boleh nerima bahasa Melayu, bahasa rasmi. Apa lagi yang kita nak? Yang kita nak adalah kita bersepakat nak urus negeri dan negara ni, dia mesti ada integriti. Sebagaimana disebut dalam Quran, melalui kehendak Nabi Yusuf, apabila dia tawar melalui Al-Aziz, perbincangan dia dengan Al-Aziz, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ini integriti, dua sifat yang penting. Kalau kita ada hafizun alim, integriti, kita ada kekuatan di sudut ilmu, kemahiran, kemampuan untuk menguruskan sebuah negeri, sebuah negara, kita ada tanggungjawab, kita rasa kita ada amanah, dan kita kena beri keyakinan sekarang ni kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ada kekuatan itu, insya-Allah. Dan dalam sistem demokrasi kita boleh tidak ada masalah untuk berbeza pandangan, tetapi sama sekali tak boleh kita bawa sentimen, perkauman ataupun agama. Tak boleh sama sekali kita bawa fitnah, sebab fitnah ini boleh menjahanamkan satu-satu negara dan satu-satu tamadun. Akhir sekali, hak mudah, hak nak royak, hak sebenarnya 12/8 ni, hak kawasan Dun ni terutamanya, asasnya sebab kita ceramah sini, semua adik kakak kita setiap hari kita ada kerja semua. Cuma pagi Sabtu tu 12/8 tu, yang pertama sekali adalah kita nak tuju ke tempat mengundi. Sebab kita hampir semua orang Islam ni, kita turun rumah kita dengan tekad baca bismillah, tawakkal ala Allah, masuk tempat mengundi, ambil kalah, pegang tangan kanan, bismillah, kita beri sokongan kepada saudara Zenda. Boleh tak boleh adik kakak? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.